Bandar warisan penuh kenangan, lahirnya tokoh juga cendekiawan. Ramah mesra penduduk tempatan, hutan menghijau berjiwa nyaman. Pandai besi ada di sini, benang tekat turut mewarnai, labu sayung warisan asli, bandar sejarah penuh tradisi. Kuala Kangsar Bandar Diraja, tersergam masjid juga istana. Raja bersidang kali pertama, asal usulnya getah tertua. Selamat datang ke Kuala Kangsar. Pandai juga Sungai Perak. Kuala Kangsar menjadi penghubung di antara Ipoh dan Taiping serta Great. Secara geografikalnya, bandar ini terletak di hulu Sungai Perak dan dikelilingi oleh Banjaran Bintang di sebelah utara, manakala Banjaran Keledang di sebelah selatan. Kuala Kangsar atau Kuala merupakan bandar diraja Perak Darul Ridwan. Secara rasminya, ia menjadi bandar diraja sejak abad ke-18. Kuala Kangsar juga dikenali dalam sejarah Malaysia sebagai tapak persidangan pertama Raja-Raja Melayu, iaitu Persidangan Durbar pada 13 hingga 17 Julai tahun 1987. Nama Kuala Kangsar dikatakan berasal dari peristiwa peneroka yang bermudik dengan sampan menerusi Sungai Perak. Bertujuan membuka tempat baru, mereka mencari tebing yang baik untuk mendarat. Terlihat suatu anak sungai di tebing kiri Sungai Perak. Mereka berhenti dan akhirnya menetap di sana. Mereka telah mengira bilangan kuala sungai yang mereka lalui dan mendapati kuala sungai ini adalah yang ke-100 kurang 1 atau Kuala Kurang Se. Kononnya itulah nama asalnya Kuala Kurang Se dan kemudiannya dipanggil Kuala Kangsar. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kuala Kangsar adalah hampir mencapai 200,000 orang yang melibatkan pelbagai kaum. Menara jam Kuala Kangsar ini telah siap dibina pada tahun 1939. Namun ianya diubah kepada Menara Jam Sambutan Kemerdekaan Negara Malaysia mulai 31 Ogos 1957. Reka bentuk menawan dengan kubah emas di puncaknya, menara indah di tengah bulatan bandar ini kini menjadi simbol kebanggaan pembebasan negara ini dari penjajah. Istana Kenangan atau Istana Tepas Lembah ini lebih dikenali oleh penduduk di sini sebagai Istana Kuning. Keseluruhan istana ini dicatkan dengan warna bendera negeri Perak, iaitu kuning, putih dan hitam. Istana ini adalah kediaman sementara Sultan Iskandar Shah pada tahun 1918 hingga 1938 dan kini dijadikan muzium diraja yang mempamerkan peralatan istana, pakaian dan perabot diraja. Istana ini unik kerana dibina tanpa menggunakan paku dan dibuat daripada kayu dan anyaman bertam berbentuk kelarai. Ini adalah contoh seni bina rumah Melayu yang dibuat oleh tukang kayu Melayu yang menggambarkan kemegahan dan kehalusan kesenian mereka. Bukit Candan ialah tempat Sultan Perak bersemayam. Istana Iskandariah yang terletak di atas bukit adalah tempat pertabalan, tempat penyerahan anugerah, tempat kerajaan raja-raja dan lambang kekuasaan raja-raja Melayu sejak tahun 1933. Seni bina istana ini mengambil corak seni bina Islam India, Saracenic dengan campuran seni bina Asia Barat. Motif pada gerbang tajam, hiasan minaret, kubah berbentuk bawang. Bangunannya berbentuk bujur segi empat atau bujur sangkar. Bahagian depannya menghala arah matahari naik dan pemandangan terus ke arah Sungai Perak yang indah.
Masjid yang terindah di negeri Perak ini terletak di sebelah kawasan pemakaman diraja Bukit Candan, Kuala Kangsar. Masjid ini dibina di atas kehendak Sultan Idris Mursyidul Azam Shah, Sultan Perak ke-28 kerana menunaikan nazar baginda. Kerajaan negeri Perak mengarahkan Kolonel Huxley dari pejabat kerja raya di Kuala Lumpur supaya merangka sebuah pelan masjid. Pada hari Jumaat 26 September 1913, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah telah meletakkan batu asas masjid tersebut. Pembinaan masjid ini tergendala beberapa tahun kerana kerosakan ketul-ketul marmar di tempat simpanannya yang telah dipijak oleh 2 ekor gajah kepunyaan Sultan Idris dan Raja Chulan. Pada tahun 1917, barulah masjid ini secara resminya dibuka oleh Sultan Abdul Jalil Nasaruddin. Setiap kali menyebut atau melihat produk berasaskan seni tekad, pasti sudah dapat membayangkan kehalusan dan keindahan seni warisan Melayu tradisional ini. Antara pengusaha tekad yang terkenal ialah Puan Hajah Azizah Adam, pemilik perusahaan tenun tekad Az-Zidar Enterprise yang berlokasi di Kampung Padang Cangkat, Bukit Candan, Kuala Kangsar. Tekad benang emas atau sulaman emas adalah warisan kesenian dan keindahan hasil tangan yang dibuat dengan menjahit benang emas ke atas lapisan kertas di mana ia kelihatan timbul. Reka bentuk serta kehalusan jahitannya memerlukan kepakaran hasil tangan selain tumpuan menggambarkan ketelitian dan keindahan seni pembuatan tekad benang emas. Beliau pernah mewakili Lembaga Penggalakan Pelancong Malaysia untuk mempamerkan kemahirannya menekat di pameran antarabangsa ASEAN Center di Tokyo, Jepun pada tahun 1980. Selain itu, hasil tekad Puan Azizah juga telah digunakan semasa majlis perkahwinan diraja Kerajaan Perak, iaitu Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Tuanku Zara Salim Davidson. Semoga seni tekatan ini akan terus diwarisi generasi akan datang. Pada zaman dahulu, keris dianugerahkan kepada pembesar sesuai dengan jawatan masing-masing. Keris juga dijadikan pelengkap busana ketika adat istiadat perkahwinan. Kini, keris menjadi salah satu senjata tradisi yang melambangkan ketuanan Melayu. Turut dijadikan hiasan di rumah. Antara pembuat keris yang terkenal di Malaysia ialah Abdul Mazin Abdul Jamil atau lebih dikenali sebagai Pak Mazin. Pak Mazin mewarisi kemahiran penghasilan keris yang dimulakan oleh moyangnya, Tukang Mamat, yang juga dikelar Tukang Diraja. Diikuti datuknya, Pandak Lam, dan juga bapanya, Abdul Jamil. Kini Pak Mazin ialah seorang pandai besi yang terkenal di Malaysia. Keris dihasilkan dengan menyatukan besi tawar, besi baja dan besi melela. Proses menyatukan besi bukan boleh dibuat sembarangan. Pembuat keris mesti mengenali sifat besi tersebut. Hal ini penting supaya besi yang dibakar, ditempa dan dibentuk tidak patah. Kualiti keris yang dihasilkan bergantung pada campuran besi dan lipatnya. 7 jenis besi dibakar, kemudian dilipat beberapa kali sehingga besi bercantum menjadi satu, lalu ditempa untuk menghasilkan keris yang berkualiti tinggi. Setelah keris siap dibentuk, proses seterusnya adalah memupuk, iaitu meletakkan bancuhan belerang bersama-sama garam halus dan cuka pada keris. Keris yang dipupuk dibiarkan selama seminggu. Selepas itu, jalur dan alur besi akan kelihatan pada keris. Jalur yang terhasil daripada proses pemupukan tersebut menentukan jenis keris, sama ada jenis isi petai, beras tumpah atau jenis lain. Dalam tempoh pemupukan, Pak Mazin menyiapkan pula hulu, sarung dan sampir, iaitu bahagian atas sarung keris. Hulu, sarung dan sampir ini dibuat daripada kayu kemuning, kayu petai dan kayu jenis lain yang berkualiti. Lebih membanggakan, Pak Mazin turut menerima tempahan keris daripada kalangan raja-raja, pembesar negara dan orang kenamaan, termasuk Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sejarah dan tonggak kehidupan termasyhur
Dulu Yang Maha Mulia Sultan Perak Darul Ridwan yang pernah menjadi Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan Ketua Hakim Negara dipaparkan secara eksklusif di galeri ini. Pelbagai aneka memorabilia dan barang-barang pribadi milik Sultan Perak dipamerkan di galeri ini. Dibuka setiap hari bermula 10 pagi hingga 5 petang. Galeri ini bukan sahaja berfungsi sebagai sumber rujukan, malah membolehkan pengunjung mengenali lebih mendalam perjalanan hidup seorang raja. Ada juga bangunan berasingan yang menunjukkan unit kereta kerajaan dan kereta peronda yang digunakan dalam iring-iringan kereta ketika pemerintahan Sultan Azlan Shah. Pengunjung ke galeri ini berpeluang menyaksikan pelbagai alat kebesaran diraja. Selanjutnya yang mana tu? Di sini ada kereta dia, Bu. Okey, baikkan. Menariknya, pengunjung juga dapat melihat pakaian yang pernah disarungkan keluarga diraja Perak, termasuk ketika pernikahan Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah dan Raja Puan Besar Perak, Tuanku Zara Salim. Bahan pameran diatur mengikut kronologi peristiwa bagi memudahkan pengunjung memahami peralihan masa dari zaman anak raja sehingga sebagai pemerintah Perak. Selesai melihat pelbagai koleksi barangan diraja, bersantai di kawasan galeri juga pasti memberi ketenangan kepada pengunjung. Maktab ini telah dibuka pada 2 Januari 1905 dan dinamakan Malay Residential School. Pada 1 Mei 1909, sekolah ini telah ditukar dengan nama Malay College Kuala Kangsar, MCKK, dan sekarang dikenali dengan Maktab Melayu Kuala Kangsar. Moto maktab ini ialah Fiat Spianta Virtues, yang bermaksud kebijaksanaan mutu manusia. Kolej ini telah melahirkan ramai orang-orang kenamaan yang terkemuka, ahli-ahli politik dan pemimpin korporat, dan terus utuh menghasilkan barisan generasi berkualiti dan bakal memimpin negara suatu hari nanti. Bangunan pavilion ini dibina di Jalan Bendahara. Menurut ceritanya, pavilion ini telah dibina dalam tahun 1920. Bangunan ini digunakan sebagai tempat istirahat oleh Sultan Iskandar selepas bermain polo. Kini menara pavilion ini tidak lagi digunakan, namun telah dijadikan salah satu tempat tarikan pelancong di Kuala Kangsar. Mengunjungi Kuala Kangsar tidak lengkap jika tidak melihat perusahaan Labu Sayung. Labu Sayung ialah sejenis bekas tembikar bernama labu yang merupakan produk perusahaan kampung Kepala Bendang, Mukim Sayung, 1 kilometer dari pusat bandar. Perusahaan membuat labu sayung berasal dari sini kerana sumber bahan mentah iaitu tanah liat khas mudah diperolehi dan telah berkembang di kalangan waris asal pembuat tembikar ini ke sekitar perkampungan dalam daerah Kuala Kangsar. Bekas menyimpan air yang dihasilkan daripada tanah liat ini dibentuk dan diukir dengan teliti. Motif ukurannya banyak menjurus kepada unsur tradisional, khususnya bunga-bungaan seperti bunga tanjung, padi, senduduk, lawang, cengkeh dan pucuk rebung. Air yang disimpan di dalam labu sayung dapat memberikan rasa sejuk semula jadi seperti dalam batuan tanah. Kini, labu sayung telah diperluaskan penggunaannya seperti dijadikan cenderamata majlis perkahwinan, perhiasan lampu tidur dan sebagainya. Mengikut sejarahnya, jambatan kereta api ini dibina pada tahun 1897.
dan hanya siap pada tahun 1900. Pembinaan jambatan ini mengambil masa yang agak lama disebabkan banjir yang melanda. Jambatan ini dapat disiapkan dan dibuka dengan rasminya oleh Sultan Idris Mursyidul Azam Shah dan Sir Frank Swettenham, Residen Jeneral Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Sehingga ke hari ini, jambatan kereta api ini masih kukuh merentangi Sungai Perak yang mengalir tenang di bawahnya. Laksa dan Kuala Kangsar tidak dapat dipisahkan. Antara yang terkenal adalah Laksa Pak Ngah yang diasaskan pada tahun 1955 dan terus berkembang sehingga hari ini. Sebelum perniagaan laksanya berkembang, Pak Ngah akan mengayuh basikalnya mudik ke Padang Rengas. Kini, warisan perniagaannya diteruskan oleh generasi keempatnya, Muhammad Rizman Muhammad Tajidi. Perniagaan laksa Pak Ngah semakin maju dan mempunyai restoran mereka sendiri yang terletak di belakang sekolah Sung Hua, Jalan Datuk Sagor. Apakah rahsia laksa Pak Ngah? Laksa Pak Ngah diproses sendiri di kilang di Talang menggunakan bahan-bahan berkualiti. Kacau je. Kilang yang menjadi kebanggaan keluarga ini turut membekalkan laksa kepada peniaga laksa di sekitar Perak. Kaedah moden seperti mesin adunan laksa digunakan untuk membuat laksa. Tepung yang siap diuli akan dimasukkan ke dalam mesin dan dikukus. Tepung gandum yang dipancuh dengan air dan garam menjadi bahan utama dalam pembuatan laksa ini. Kuahnya agak cair kerana ikan yang digunakan untuk membuat kuah laksa ini ialah ikan sardin dan ikan kembung. Rasa kuah yang masam, masin dan pedas ditambah pula dengan menu tambahan seperti telur goreng, cucur dan berbola ikan menjadikan laksa Pak Ngah sungguh istimewa. Pelbagai pilihan di kedai laksa Pak Ngah menjadikan hidangannya digemari oleh sesiapa saja, tak mengira bangsa, tua atau muda. Di Bukit Cermin, Kuala Kangsar, terdapat sebuah penempatan orang asli yang telah beratus tahun membina kehidupan di sini. Dua, tiga. Okey. Jalan terus. Mereka tinggal berdekatan latar berasap atau air terjun cermin. Mereka merupakan orang asli suku Timiar yang tergolong dalam kaum Senoi. Kehidupan orang asli memang tidak dapat dipisahkan dengan alam semula jadi. Hubungan erat yang terjalin sejak beratus tahun lalu membolehkan orang asli terus hidup dalam lingkungan yang harmoni dan menghormati alam sekitar. Orang Timiar terkenal dengan hasil cucuk tanam dan hasil hutan. Mereka menanam padi huma atau padi bukit di kawasan tempat tinggal mereka. Selain itu, mereka juga terkenal dengan kepandaian mencari hasil-hasil hutan. Antara keistimewaan orang Timiar ialah masakan unik mereka yang dipanggil ayam pansuh. Masuk ke bikin. Panggil rajuk tu. Mereka menggunakan buluh daun lirik yang menyerupai daun kunyit tetapi lebih lebar, berfungsi sama seperti daun pisang untuk melapik bahagian dalam buluh dan memberi aroma. Sabar. Aku minta toilet pun masak. Ini. Bahan-bahan perapan sangat ringkas.
iaitu menggunakan bawang putih, bawang merah, halia dan garam. Bahan-bahan ini diperap dengan ayam yang telah dipotong kecil agar mudah untuk dimasukkan ke dalam buluh dan ditutup dengan daun lirik. Dengan menggunakan kayu api, proses memasak mengambil masa selama 2-3 jam bergantung kepada kemarakan anak. Lamkan buat Keaslian bahan sumber semula jadi yang digunakan dalam masakan mereka ini telah memberikan keunikan dan keenakan kepada ayam panso ini. Aromanya harum dan rasanya lazat. Pengunjung perlu merasai sendiri keenakan ayam panso apabila melawat Kuala Kangsar kelak. Jambatan Sultan Abdul Jalil atau dikenali sebagai Jambatan Sayung ini siap dibina pada tahun 2005. Salah satu mercu tanda Kuala Kangsar ini telah memudahkan perhubungan penduduk Kampung Sayung dan Bandar Kuala Kangsar. Seni benda jambatan ini sangat menarik dan sangat indah jika dilihat pada waktu malam apabila limpahan cahaya lampu memenuhi ruang jambatan ini. Panorama Sungai Perak yang menelurusi Bandar Kuala Kangsar juga dapat dilihat menerusi jambatan ini.